hadis dalam Bukhari Muslim, iaitu seorang sahabat Nabi, memang disebut pun nama dia. Sebab orang kata apa, kadang-kadang benda yang kalau aib yang peribadi tu biasa tak sebut, tokoh tu sebut dalam hadis, tapi ni disebut nama dia, iaitu Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, seorang sahabat yang hebat, masya-Allah, tinggi ilmu dia kan. Kemungkinan setelah peristiwa ni lah ilmu dia makin tinggi, tapi dia juga dikenali orang yang sangat hebat amal ibadat dia. Dia berkahwin. Setelah beberapa ketika dia berkahwin tu, bapa dia pergi cek anak dia. Bapa dia siapa? Amr ibn al-As, seorang tokoh sahabat juga, yang membuka Mesir dan selepasnya Mesir jiran dia kan, Libya, Sudan dan seterusnya tu lah. Amr ibn al-As, pak dia ni nak cek anak, dia pergi cek kat siapa? Dia pergi tanya siapa? Selalu orang nak cek anak, orang cek menantu, dan ni dia cek anak sendiri. Macam mana anak dia ni sebagai suami? Pak ni pergi cek tu, pergi tanya, pergi sembang dengan menantu, iaitu isteri Abdullah bin Amr. Tanya, bagaimana suami kamu? Inilah isteri dia, seorang yang sangat baik. Aku tak pernah jumpa lelaki, kalau kita nak cakap bahasa kita lah, tak pernah jumpa lelaki yang baik macam tu. Tapi dia tak pernah sentuh aku. Apa maksud tak pernah sentuh aku? Yang hubungan batin suami isteri tu lah. Parah. Jadi ayah dia akhirnya melaporkan cerita ni kepada Nabi SAW. Bawa ke Nabi lah, Nabi hidup lagi. Nabi pun suruh panggil Abdullah ibn Amr. Tanya bagaimana. Nabi kenal tu, kata Nabi kenal sahabat. Nabi tak tanya kan, isu dia apa? Dia tak sentuh isteri. Dia tak tanya kenapa kamu tak sentuh isteri. Kalau tengok hadis tu, hadis dalam Bukhari Muslim ni, Nabi soalan tanya bagaimana solat malam kamu, bagaimana bacaan Quran kamu, bagaimana puasa kamu. Bukan Nabi tanya soalan tu, Nabi duk ingat dia ni tak semayang malam ke, tak puasa sunat, tak baca Quran. Nabi tahu ni punca dia mesti pasal semayang, pasal puasa, pasal baca Quran. Bukan buat benda jahat, buat benda baik. Kita yang payah nak bangkit malam, nak puasa sunat dengan nak baca Quran kan. Dia kata, aku tiap-tiap malam aku solat, tak ada malam yang aku tak solat. Tiap-tiap hari aku puasa kan. Setiap hari aku khatam Quran, masya-Allah. Jadi apa yang Nabi nasihati dia, akhirnya nak pendek hadis tu panjang. Dia kata kalau puasa, dia duk tawar menawar lah. Dia tawar menawar tu makin turun, ni dia makin minta top up. Sebab Nabi kata puasalah Isnin dan Khamis setiap bulan kan. Sebelum tu Nabi kata puasalah 3 hari setiap bulan, iaitu 13, 14, 15 kan, bulan hijrah tu. Dia kata boleh lagi, dia boleh puasa lagi lebih daripada tu. Takkan 3 hari sebulan dia puasa hari-hari kan. Nabi kata puasalah Isnin Khamis. Yang akhirnya Nabi kata puasalah sehari, tinggallah sehari, macam puasa Nabi Daud. Itu had paling maksimum. Tidurlah, ada hari yang tidur, ada hari yang tak tidur kan, yang solat. Begitu juga Quran, khatam paling cepat iaitu 3 hari khatam Quran. Kenapa Nabi kena tegur? Sedangkan dia bukan buat jahat, dia buat baik kan. Islam disyariatkan. Islam ni agama lah, syariatkan untuk manusia. Manusia ni dia kena jadi manusia kan. Dia ada tugas dia ada peranan dia sebagai manusia. Kalau Allah nak jadikan makhluk tu beribadat je, Allah dah jadikan pun. Malaikat sujud je kan, rukuk je, dia dah jadikan pun. Kalau dia nak jadikan orang kata apa, rajin berwirid, binatang, tumbuh-tumbuhan, batu pun berwirid juga kan. Tapi manusia ni bukan itulah duduk pegang biji tasbih, duduk atas tikar sejadah kan. Itulah dia faham tugas yang kata ibadat ni kan. Itu melampau. Jadi Nabi tak ajar macam tu. Nabi yang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling Allah cintai, yang akan dapat syurga tertinggi, Nabi pun kahwin. Nabi tak pisahkan diri dia daripada wanita, macam mana gereja memisahkan rahib-rahib dia daripada perkahwinan.
tokong memisahkan sami-sami dia daripada perkahwinan. Nabi juga ada malam yang Nabi tidur, ada malam Nabi tak tidur, mestilah kena tak tidur dia kahwin, kan? Nabi juga ada hari puasa, ada hari tak puasa, bukan hari-hari Nabi puasa, kan? Jadi itu agama. Itu agama. Agama ni bukan fikir ikut kita punya rasa benda ni baik, benda ni orang kata apa, lagi banyak lagi bagus. Kalau lagi banyak lagi bagus, esok bangun solat subuh 4 rakaat. Oi, susah payah bangun pagi-pagi 2 rakaat je. 2 rakaat je lah. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Islam macam tu. Dia bukan kita kira apa yang kita rasa baik itu kita rasa Islam.